Salam saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun Anda berada. 主内弟兄姐妹，我们在主耶稣基督里同一的弟兄姐妹平安。 Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu ini sebagai santapan rohani bagi kita. 今天我们又有了特别的粮食，我们要聆听神的话语。 Sebelum kita baca dan renungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. 在我们还没有听到之前，我们先祷告。 Ya Tuhan, berfirmanlah Engkau karena firman-Mu adalah makanan rohani bagi kami. 求主对我们说话，因为您的话是我们的粮食。 Bukalah hati kami melalui kuasa Rohul Kudus supaya kami dapat mengerti dan memahami kehendak-Mu. 求圣灵打开我们的心窍，好让我们可以明白你的话语。 Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. 我们祷告是奉主耶稣的名，阿门。 Firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah kita pada hari Minggu ini terambil dari Kejadian 9 ayat 11 sampai 17. 我们今天的道呢，是基于创世纪第9章11到17节。 Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. 创世纪第9章11至17节，我与你们立约，凡有血肉的，不再被洪水灭绝，也不再有洪水毁坏地了。神说：“我与你们，并与你们这里的各样活物所立的永约是有记号的。我把虹放在云彩中，这就可做我与地里约的记号了。我使云彩盖地的时候，必有虹现在云彩中，我便纪念我与你们和各样有血肉的活物所立的约，水就再不泛滥毁坏一切有血肉的了。虹必现在云彩中，我看见就要纪念我与地上各样有血肉的活物所立的永约。神对挪亚说：“这就是我与地上一切有血肉之物立约的记号了。” Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. 主内弟兄姐妹， Dunia sekarang sedang dilanda oleh pandemi yang bernama COVID-19. 世界上正面临一个疫情，叫新冠病毒疫情。 Di seluruh dunia sudah terpapar hampir 200 juta dan meninggal hampir kurang lebih 4 juta. 就是被感染上新冠病毒的，全世界将近2亿人，而且患上新冠病毒的有400多万人。 Di Indonesia juga sudah terpapar kurang lebih 4 juta manusia dan meninggal dunia kurang lebih 100.000 orang. 在印尼，将近400万人被感染这个新冠病毒，还有将近10万人就是丧失了这个生命。 Untuk mengurangi penularan virus corona ini, pemerintah tetap melakukan PPKM yang diperpanjang dari minggu ke minggu. 为了降低这个新冠病毒的感染率，那我们政府呢还是执行我们的社交活动限制。
COVID-19 ini menggoncang sendi-sendi kemanusiaan kita. 这个疫情呢，真正的震撼着我们人类的全部关节。 Setiap hari kita menutup wajah dengan masker. 我们生活中就一切方面，我们用口罩盖住我们的脸， Sehingga wajah kita tidak bisa lagi dibaca karena tertutup, tidak ada lagi senyum, tidak ada lagi ketawa. 使得别人也看不见我们的脸，我们笑着微笑着，也没有人看见。 Cara kita bergereja pun berubah. Kita bergereja bukan lagi bersekutu secara ragawi, tetapi bisa kita bergereja secara online, digital. 我们执行教会的这个形式也变了，我们不是肉体上或者在场一起聚集，我们是线上崇拜会。 Pesta-pesta pun dibatasi, pernikahan dibatasi, pesta-pesta kedukaan pun tidak bisa lagi kita hadiri sebagaimana biasa. Firman Tuhan yang berkata, menangis dengan orang yang menangis, tertawa dengan orang yang tertawa, sudah sangat terbatasi sekarang ini. 我们一切的聚会，不管是宴会，不管是联欢会，不管是丧事礼拜，我们都不能出席。就是像圣经所说的，我们要与哭的人一同哭，我们要与笑的人一同笑，都很难做到。 Saya percaya Tuhan sedang melakukan sesuatu terhadap dunia ini secara global. 我非常相信神是在全球上这个全球规模的正在进行他的旨意。 Pertanyaan yang berikut adalah, apa kata Tuhan tentang penderitaan? 神到底对这个苦难或者受苦，他说的是什么呢？ Bagaimana kelanjutan daripada pandemi virus corona ini? 这个疫情将来会怎样继续下去呢？ Apakah kita akan terus mengalami ini bertahun-tahun yang belum tahu kita kapan berakhirnya ini? 我们是否会就是长年累月的，还一直不断的就是面临这个疫情？ Di tengah-tengah ancaman COVID-19 yang belum tahu kita kapan berakhir, firman Tuhanlah satu-satunya jawaban dan pegangan bagi kita. 就在我们完全不明白这个疫情要什么时候结束的时候，我们可以抓住，我们可以依靠神的道。 Firman Tuhan yang bercerita tentang air bah dan janji Tuhan tentang pelangi yang merupakan janji Tuhan kepada Nuh bahwa penderitaan tentang air bah itu akan berakhir dan tidak akan diadakan lagi. 圣经记载有洪水的事件，也记载了神与挪亚立的约，就是他说这个洪水绝对不会再发生，不会再消灭他的所造物。 Penderitaan yang dialami umat Allah pada zaman Nuh yang dilanda air bah selama 150 hari. 挪亚时代那时候150天的洪水，那个是神就是让这个世界经历的一个灾难。 Diakhiri oleh Tuhan sendiri. 然后是上帝自己结束了这个洪水。 Dan Tuhan berjanji, 而且他应许说， Dia memberikan tanda yaitu busur 他会给我们一个记号，就是红或者弓， sebagai bukti meterai signal bahwa Tuhan Allah tidak akan mendatangkan lagi, tidak akan melenyapkan dunia ciptaannya ini lagi. 这个记号就是一个标志、一个指示、证据和印章，说他永不会再消灭这个世界。 Dalam ayat 13 dikatakan Tuhan Allah berfirman kepada Nuh, busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. 13节说：“我把红放在云彩中，这就可做我与地立约的记号了。” Busur atau pelangi, bahasa Inggris rainbow, adalah simbol yang dipakai Allah sebagai tanda perjanjian bahwa tidak akan ada lagi permusuhan antara Allah dengan bumi. 这
这个所谓的宫，就是英语说的雨后的彩虹。我们也说，是一道虹，是一个记号。什么记号呢？就是神立约说，他永远不会以我们地里的人为敌。 Bahwa Allah tidak lagi menghancurkan bumi dengan menembakkan panah-panah Tuhan ke atas bumi. 他也永远不会再消灭地球世上里面的创造物，他也不会射出那个箭。 Kita tahu bahwa pada zaman Alkitab dan zaman purbakala alat perang adalah busur. 我们知道，就是在圣经的时代，就是在远古的时代，这个弓或者弓是一个战争中的武器。 Dengan busur itu seorang tentara petarung dapat menembakkan anak panah yang jaraknya 100 meter dan mampu membunuh musuh. 使用这个弓的时候呢，一个战斗士能够把弓拉开，射箭到100米远的敌人。 Tapi apabila peperangan hendak dihentikan, maka para serdadu akan menggantungkan busurnya dan melemparkannya ke atas sebagai tanda bahwa perang sudah berakhir. 但是如果这个战争要结束了，他们就会把弓挂掉，或者呢把它往上扔，就说明这个战争要结束了。 Itu sebabnya kalau Anda buka berita sekarang ini di negara-negara Eropa banyak masyarakat ramai-ramai menempelkan spanduk bergambar busur di dinding-dinding rumah dan di gedung-gedung besar sebagai ekspresi permohonan doa kepada Tuhan agar pandemi ini berakhir. 之所以若我们看新闻的话，就是西方国家有很多人，就欧洲国家，他们会把就是印上这个弓图案的横幅挂在家里的墙上或者高楼的墙上，标志着他们对神的要求、哀求，好让这个疫情尽快结束。 Pertanyaan ketiga ialah kalau Tuhan sudah berjanji tidak akan mendatangkan air bah lagi ke dalam dunia, mengapa masih ada penderitaan? 第三个问题就是，若是神已经立约了，他不再会让洪水消灭地球，那为什么还有痛苦、还有苦难呢？ Mengapa masih ada gempa bumi? Mengapa masih ada banjir? Mengapa masih ada letusan gunung berapi yang memakan korban dalam sejarah peradaban manusia? 为什么还会有地震、海啸？为什么还有那个火山爆发？他们就是来临的时候会很多受害者受伤。 Itulah pertanyaan dan jeritan dan pergumulan para nabi dan para orang percaya, termasuk kita pada saat ini. 这就是很多先知或者宗教的领导，或者甚至我们作为信徒的心声，我们的祷告。 Dalam Mazmur 13 ayat 2 pemazmur berkata kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? 在诗篇13章2节，这里诗人说：“我心里筹算，终日愁苦，要到几时呢？” Nabi Habakuk 1 ayat 2 menjerit, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar, aku berseru kepadamu penindasan tapi tidak kau tolong. 哈巴谷先知也说：“耶和华啊，我呼求你，你不应允，要到几时呢？我应强报爱求你，你还不拯救。” Kita menjerit dan berteriak, mengapa datang virus corona yang membunuh manusia secara diam-diam? Dalam waktu 2 minggu banyak orang terpapar dan meninggal dan dikuburkan dengan memakai protokol kesehatan. 我们呼求你，我们就是哀求你，但是你没有回应，你也没有让我们可以明白。 为什么这个新冠病毒会来临，让我们被感染，然后很多人就是丧命，而且丧了命之后也要用健康的仪式去埋葬。 Firman Tuhan menyadarkan kita bahwa selama manusia berada dalam dunia, penderitaan adalah bagian dari hidup kita. 但是神的道就是告诉我们凡是我们还在生活在这世界上。 苦难与受苦是我们生活的一部分。 Roma 8 ayat 22 berkata, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh,
sama-sama merasa sakit bersalin. 罗马书8章22节告诉我们，我们知道一切受造之物一同叹息劳苦，直到如今。 Dunia sementara ini adalah tempat kita hidup dalam senang dan susah. 这个世界就是暂时的，让我们生活的地方，不管是痛苦，不管是快乐的时候。 Dunia sementara ini tempat kita hidup, kaya dan miskin, sakit dan sehat dan seterusnya. 不管是富有或贫穷，不管是体弱多病或者健康，是我们暂时居留的地方。 Dalam Yohanes 16 ayat 33, Yesus berkata, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. 在约翰福音16章33节，耶稣说：“我将这些事告诉你们，是要你们在我里面有平安。因为在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。” Dalam Alkitab kita belajar mengapa ada penderitaan, mengapa penderitaan yang dialami manusia di dunia ini tidak pernah berhenti tetapi naik turun silih berganti. 我们透过圣经可以学习，就是为什么我们生活在这世界里，这个受苦苦难的东西永远不会止息。 Ada 5 di dalam Alkitab yang kita pelajari maksud penderitaan yang dialami manusia ini. 我们从圣经上可以学到有5项受苦的意义。 Pertama, penderitaan adalah memang kodrat manusia. 第一就是受苦是我们天生的本质。 Manusia yang jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah gariskan bahwa manusia selama hidup di dunia ini akan mengalami penderitaan. 坠落就是掉在罪里的人，一定会在他的生活中经历的是苦难，又是苦难。 Dalam Kejadian 3 ayat 16-19 sudah dikatakan bahwa perempuan akan merasa sakit dalam melahirkan dan laki-laki akan berjerih payah berkeluh kesah untuk mencari nafkah. 创世纪第3章第16到19节已经记载得非常清楚，就是女人在生孩子的时候会很痛苦，那男人呢在谋活的时候也会非常的劳累。 Alasan kedua penderitaan itu adalah karena dosa. 第二个原因就是这个痛苦苦难是因罪而来的。 Galatia 6 ayat 7 berkata, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. 因为在加拉太书6章7节告诉我们，人种的是什么，收的也是什么。 Siapa yang mencuri akan ditangkap polisi dan dipenjarakan. 他就是偷窃的，他会被警察抓坐牢。 Siapa yang berzina akan dihukum. 谁敢犯奸淫，他也会被处罚。 Siapa yang melakukan dosa maka akan mati karena dosa. 谁犯罪，谁也会担当罪的工价，就是死亡。 Tetapi ada juga penderitaan sebagai teguran dan koreksi dari Tuhan. 但是有的这个痛苦或苦难是一种指责，一种神对我们的教训。 Ibrani 12 ayat 7 berkata, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? 希伯来书12章7节告诉我们，神管教你们，待你们如同待儿子，焉有儿子不被父亲管教的呢？ Kita ditegur oleh guru adalah untuk mengoreksi kita supaya kita lebih serius dalam melakukan tugas kita. 当老师责备我们的时候，是让我们纠正错误，好让我们更努力的学习。 Yang keempat, penderitaan juga adalah ujian untuk naik tingkat iman kita. 第四，这个苦难也是一种升级的考试。 1 Petrus 1 ayat 7 berkata, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. 彼得前书1章7节说，有了前进
又要加上爱弟兄的心，有了爱弟兄的心，又要加上爱众人的心，就犹如金一样，炼出来的是纯金。 Yang kelima, penderitaan juga adalah cara Tuhan untuk mengabarkan Injil Kerajaan Allah. 第五呢，这个痛苦受难也是神传扬天国福音的一种手段。 Yesus menyelamatkan dunia ini dan mengabarkan Injil keselamatan di dunia ini melalui salib, bukan melalui kekuatan militer. 耶稣透过十字架，而不是透过武器来传扬神国天国的福音。 Paulus menderita dalam mengabarkan Injil, Petrus dan rasul-rasul menderita dalam mengabarkan Injil, para misionaris menderita dalam mengabarkan Injil. 保罗、彼得一切使徒，还有一切宣教士，他们就是为了神国的福音而受苦。 Tapi sejarah gereja mencatat orang Kristen semakin dibabat, semakin merambat. 但是历史记载说，基督徒啊，越是被逼迫，越是被剪，越是传扬得更广。 Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, 在耶稣基督的弟兄姐妹， Tuhan sedang melakukan transformasi terhadap dunia zaman sekarang ini. 神正在对于我们现今的世界进行改革， Sama dengan ketika bangsa Israel berdosa dan dihukum oleh Tuhan dengan mengizinkan mereka terbuang 70 tahun ke Babel. 犹如就是以色列民犯罪的时候，神允许他们被掳到巴比伦去70年。 Tetapi Tuhan bukan mau untuk menghancurkan bangsa itu, tetapi untuk mendidik mereka, memberikan hari depan yang penuh harapan kepada mereka. 神不是要毁灭他们，而是要教训他们，好让他们会拥有美好的将来。 Karena akhirnya selama 70 tahun Tuhan kemudian membebaskan bangsa Israel dari pembuangan Babel dan kembali ke Yerusalem. 因为我们可以看见，就是70年过了，是神自己释放他们从巴比伦带回到耶路撒冷。 Dalam sejarah perjalanan peradaban manusia, kita bisa mencatat bagaimana penderitaan dipakai Tuhan memperbaharui peradaban dan ciptaan manusia ini. 在人类文明的过程当中，我们可以看到历史都记载神如何透过受苦、受难来整顿这个人类文明。 Dalam sejarah peradaban manusia, kita pernah membaca, mempelajari ada virus yang terjadi abad ke-14 di Eropa Barat, Eropa Timur, India dan Tiongkok yang membunuh setengah penduduk dunia. 我们看见，就是在第14和15世纪有过一次鼠疫，就是一种疫情，它已经杀害了，就是伤害了全欧洲、中国、印度的1半人口。 Virus itu dikenal dengan nama bahasa Inggris Black Death, 这个病毒的名字就是黑死病， yang diterjemahkan dengan maut hitam, 就是黑色的死亡这样翻译的。 membunuh 75 juta manusia ketika itu. 已经杀害了750万人，那时候。 Itu penyakit dulu disebut maut hitam atau penyakit pes kita kenal sekarang ini. 这是这个黑死病也叫做鼠疫。 Apa yang terjadi di tengah-tengah dunia pada abad ke-14? 那时候呢，就是14世纪，在世界上发生了什么事？ Abad-abad 10, 11, 12, 13, 14 itu dikenal dengan abad kegelapan. 第10到14世纪，我们知道这个叫做黑暗时代， Dalam bahasa Inggris disebut Dark Age. 在英文也是这样翻译，黑暗的一个时代。 Apa yang terjadi pada saat itu di dunia itu? 到底世界上发生了哪些事情？ Raja-raja, kaisar-kaisar Eropa memperbudak umat manusia. 就是很多欧洲的国王，他们的帝国就是让其他的人民为奴隶。 Raja-raja dan bangsawan-bangsawan mengklaim seluruh tanah adalah milik istana dan para bangsawan, dan rakyat adalah budak-budak yang menderita.
一些国王和那个贵族子弟都认为一切土地领域都是属于他们的，而且呢，普通的人民、老百姓就是作为他们的奴隶。 Rakyat tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki tanah, tidak memiliki ternak, dan tidak memiliki apa-apa. Mereka adalah hamba-hamba saja. 那人民呢，一无所有，那什么都没有，就为他们而工作。他们没有产地，也没有财产，也没有牲畜，就是为国王和贵族子弟而工作。 Dan pada zaman itu gereja juga, gereja Roma Katolik ikut terbawa-bawa. 那时候呢，包括教会、罗马教廷也一样的。 Paus-paus dan uskup-uskup, imam-imam gereja juga berfoya-foya dengan banyak harta benda, tanah dan harta. 包括这些教王或者宗教的领袖，他们也是生活在荣华富贵，一直吃喝玩乐。 Dan pada tahun 1347 sampai 1352 selama 7 tahun dunia dilanda oleh maut hitam ini. 所以呢，在7年的期间，就是1347到1352年，世界上就是被临到了这个黑死病。 Dampaknya kepada peradaban manusia luar biasa. 它对人类文明的影响是极大的。 Raja-raja terpaksa melepaskan tanah-tanah dan memberikan kepada rakyat-rakyat biasa. 这些国王就不得不放了他们的权利，就是把所有的房地产都给了人民。 Dan rakyat mulai memiliki tanah, mereka beternak, mereka bertani, dan mereka memperoleh gizi, dan gizi membuat mereka menjadi cerdas, otak mereka mulai cerdas, dan mereka mulai memperoleh pengetahuan dan pendidikan. 老百姓就开始有了产地，他们可以学习耕种、饲养，然后就慢慢生活水平、营养也提高了，营养提高，他们的智力也提高了，他们可以学习，可以读书，然后他们认知也比较广了。 Rakyat yang sudah mulai cerdas, rakyat yang sudah mulai sehat, dan rakyat yang sudah mulai tercerahkan, mulai sadar dan mulai mereka mengkritik gereja. 开始健康、开始聪明、开始有启蒙的这些老百姓，他们就知道了，聪明了，而且他们也会对教会产生批评。 Dan pada abad ke-16 awal kita kenal dengan reformasi. Pembaharuan gereja yang mengubah peradaban dunia. 所以在16世纪的初期，就有了我们所谓的教会改革，一切的改变了教会的制度。 Jadi virus pandemi Black Death atau maut hitam memperbaharui dunia. 所以那个黑死病或者那个鼠疫的病毒，已经改善了 全世界的一个制度。 Saudara-saudara, abad 20 dan awal abad 21 ini dunia sedang meradang dalam puncak dosa. 在20世纪和21世纪，这世界都处在犯罪的高峰期。 Kesombongan merajalela antara bangsa-bangsa dan orang-orang kaya. 就是非常猖獗的骄傲，就是各国都感觉非常骄傲，有钱人也感觉非常骄傲。 Eropa yang dulu adalah pusat kekristenan dan pusat penginjilan sekarang meninggalkan Tuhan, gereja ditutup. 以前作为基督教的中心和传福音的中心的欧洲，很多教会已被关闭。 Di daerah Timur Tengah banyak orang menyalahgunakan nama Tuhan dengan saling membunuh, dengan menebarkan teror dan terorisme. 中东呢发生了很多人滥用神的名字来互相谋杀，互相就是进行那个恐怖事件。 Negara-negara raksasa Amerika, Rusia, Eropa, Tiongkok, India sedang membangun menara Babel mereka. 很多强国就包括中国、美国、印度，就是俄罗斯正在建立世界上的巴比伦塔。 Saya percaya Tuhan sedang melakukan seperti yang Dia lakukan pada abad ke-14, abad ke-15 yang lalu. 我相信神就是正在进行他在14、15世纪所进行的那个整顿。 Sebagai orang percaya dan sebagai warga bangsa
yang sedang merayakan bulan kemerdekaan ke-76 Indonesia ini, mari kita renungkan apa yang terjadi ini. 作为信徒，而且作为印尼国民，我们正在庆祝我们的第76个国庆节，我们要持着什么样的态度呢？ Kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh kehilangan pengharapan walau ada gelombang, awan serta gemuruh petir yang menyambar-nyambar perjalanan hidup ini. 我们不能沮丧，我们也绝不能灰心。虽然我们生活中有暴雨、狂风、海浪，就是一直不断的雷劈、闪电攻击我们。 Kita ingat kembali janji Tuhan, yaitu busur Allah. 我们要记住神立的约，就是他的宏，就是他的功。 Pertanda dan simbol pengharapan kita bahwa di balik semua penderitaan dan kesusahan ada rencana Tuhan yang mulia. 他的宏作为我们盼望的记号，就是在一切困苦受难当中，他背后有神的计划。 Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. 耶利米书29章7节说，所以因为我知道我的计划是什么计划，而且我给你们计划的是给你们带来平安的计划，不是带来灾害的计划。 Yesaya 40 ayat 31 berjanji, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. 以赛亚书40章31节这么应许，但那等候耶和华的必重新得力，他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。 Maka itu mari kita nyanyikan nyanyian rohani yang terkenal itu. Di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanku. 所以我们还要唱着那个美好的诗歌，就是在我受苦背后有神的彩虹。 Di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanku. Enggak usah terjemahkan. Dalam bahasa Tionghoa, saya belajar ada satu kata yang sangat bermakna yang disebut weiji. 我学到在中文里面有一个非常有意义的词，叫做危机。Weiji artinya krisis. 危机的意思就是试探或者就是危机。 Weiji datang dari dua suku kata wei dan ji. 它是由2个字组成的，就是危字和机字。 Wei artinya bahaya, ji artinya peluang. 危就是危害、危险的危，还有机就是机会的机。 Jadi weiji atau krisis itu artinya bahaya dan peluang. 所以危机2个字组合起来，意思就是在危机中的机会。 Di mana ada bahaya, di situ ada peluang. 意思就是说，在什么时候遇到危害、危机的时候，就有机会。 Saya percaya dan kita percaya bahwa bencana pandemi corona ini adalah bahaya, tetapi di baliknya ada berkat. 我相信这个新冠病毒疫情就是这种危机，在灾害中有机会、有福分。 Karena itu kita harus percaya kepada janji Tuhan yang berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dalam bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. 所以我们要抓住神的应许，说：“我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害。” Mari kita tetap semangat dan bersukacita senantiasa dalam Tuhan, bahwa di balik krisis pandemi COVID-19 ini ada rancangan Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. 来吧，我们要一起以喜乐的心信靠神。我们知道，在疫情这个苦难的背后，有神平安的计划。
Dalam konteks Indonesia kita lihat tidak ada lagi demo-demo di Monas. 在印尼的光景中，我们也可以看到，在我们的Monas那里也没有示威。 Tidak ada lagi selama 1,5 tahun virus corona ini hujat menghujat di televisi. 也没有1年半之间，这个疫情之间也没有一直在电视上的相骂。 Semua sekarang mulai sadar bahwa aku adalah kau, kau adalah aku. 大家逐渐可以意识到，你是属于我的，我也是属于你的。 Semua sekarang mulai dihajar, yang kaya, yang miskin, konglomerat, orang melarat, sama-sama rentan terhadap virus corona ini. 因为大家都知道，我们大家就是一同被攻打，不管你是有钱人，不管你是贫穷的，不管你是有势力的人，或者你是没有势力的，你体弱的，都一起被攻打。 Tuhan memang menciptakan manusia seperti menurut rupa dan wajah Allah, segambar dengan Dia, sama di hadapannya. 神本来就按照他自己的形象来创造人，在他的面前是同等的。 Dosalah yang menciptakan jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin, the have and the have not. 是最引起了在我们之间，就是有钱人和贫穷的人那个很大的隔别。 Dosalah yang menciptakan sekat-sekat, sekat rasial, sekat etnis, sekat sosiologis, sesat ekonomis. 就是犯罪了以后，我们才有这么多的我们之间里的墙，就是因为我们种族不同、宗教不同，就是我们信仰不同，我们一切的不同都很多隔绝。 Saya percaya dan kita semua percaya pandemi COVID-19 ini sedang berbicara kepada seluruh umat manusia. Kita adalah sama di hadapan Tuhan. 我相信，我想大家也相信，就是在这个疫情的眼下，我们与世界的人也是同等的。 Tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, tidak ada budak, tidak ada orang bebas. 没有犹太人，没有希腊人，没有男的、女的，或者奴隶或者自由人的区别。 Kita semua sama-sama ciptaan Tuhan. 我们都是同等的神所造的。 Marilah kita mengikuti anjuran pemerintah Republik Indonesia kita yang sedang berjuang keras mengatasi pandemi COVID-19 ini. 我们快来遵行，就是印尼政府正在全力以赴的来克服这个新冠疫情。 Mari kita menerima vaksin untuk meningkatkan imunitas masyarakat dan bangsa kita. 我们要合作的，要接受这个疫苗，来提起我们就是国家性的免疫力。 Fakta berkata masih ada 30% masyarakat Indonesia yang tidak percaya adanya virus COVID-19. 统计表明，我们印尼的国民还有30%不相信这个新冠病毒的存在。 Mereka tidak mau pakai masker, mereka tidak mau divaksin. 他们不愿意戴口罩，他们也不愿意打疫苗。 Mari kita ajar dan didik gereja kita, warga kita, supaya ikut mendukung pemerintah mengatasi pandemi COVID-19 ini. 我们也要帮助教导教育我们教会的弟兄姐妹，也帮助教导教育我们周围的国民，好让他们我们可以一起克服这个疫情。 Marilah kita saling menopang dan saling membantu untuk menolong saudara-saudara sebangsa dan seiman yang terpapar oleh virus ini. 我们也要互相扶持，互相帮助，就是尤其是要帮助那些被感染新冠病毒的。 Percayalah, Tuhan sedang mendaur ulang ciptaannya. 我们相信神对他的所造物进行着整顿， Mendaur ulang dunia secara global dan bangsa-bangsa. 就是他在全球性的各国地区都被他整顿。 Mendaur ulang Indonesia kembali kepada habitatnya sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika. 也整顿印尼国家，就是回到它的本质，殊途同归的原则。 Mendaur ulang kita umat manusia supaya egoisme terkikis menjadi altruisme. 在整顿我们人类，好让我们自利主义的会改为利他主义。
mendaur ulang manusia dan bangsa-bangsa supaya kita saling merangkul bukan saling memukul. 也整顿各国人民，我们要互相包容、互相扶持，不是互相攻打。 Mendaur ulang semua ciptaan Allah supaya saling menghormati, bukan saling menggerogoti. 也要整顿他的一切所造的，互相尊重，不是互相损坏。 Mari kita berkata, di balik virus pandemi COVID-19 ini, yang adalah sebuah krisis WZ bahaya dan peluang. 我们要来一起说，就是在这个新冠病毒疫情，就是我们所谓的危机背后。 Mari kita tetap berharap kepada Tuhan yang sama kemarin, hari ini, besok dan selama-lamanya. 我们要不断仰望那个不变的神，就是昨天、今天到永远都不变的那位神。 Tuhan adalah Alfa dan Omega. 因为我们的神是阿拉法、俄梅加， Tuhan adalah yang awal dan yang akhir. 他是开始的，他也是做终结的。 Mari kita berharap bahwa Tuhan akan mengakhiri penderitaan COVID-19 ini. 我们就是要仰望这位神来结束这个新冠病毒的疫情。 Dengan syarat bahwa kita harus kembali kepada habitat kita. 我们有个条件，就是说我们要回到我们的生活本质的那个轨道上。 Kita adalah umat ciptaan Tuhan, diciptakan segambar dengan Tuhan yang mempunyai roh, yang mempunyai hati, yang mempunyai kasih, yang mempunyai suara hati, hati nurani untuk dapat saling mengasihi. 我们是他所造的，是按照他的形象来造出来的。我们是像他一样有心思意念，有心声，就是我们的心也会向他呼喊哀求。 Tuhan memberkati kita. 但愿神祝福大家。 Amin. Mari kita berdoa. 阿门。我们一同祷告。 Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Hamba-Mu telah selesai memberitakan firman-Mu, tapi Rohul Kudus tetap bekerja, memeteraikan, membatinkan firman-Mu di dalam hati kami, sehingga kami tetap percaya dan berharap kepada Tuhan yang adalah jawaban Alfa dan Omega, awal dan akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 我们感谢神已经结束了我们今天的道。感谢神，虽然你的神仆的声音已经结束，但是我们还要仰望神，把一切真理都烙印在我们的心上，好让圣灵赐给我们可以明白，可以清楚，让我们的神是一个阿拉法、俄梅加，就是开始的神，也是结束的神。我们就是要仰望你，在主耶稣基督的圣名祷告，阿门。